Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar matematik tahun 5, tajuk tempoh masa. Okey, tempoh masa. Contoh yang pertama, nyatakan tempoh masa mereka bermain bola. Yang ini mereka tengah bermain bola. So, budak ni cakap, kami bermain bola daripada pukul 10.05 pagi hingga 10.50 pagi. So, bila berkenaan dengan tempoh, kita tahu mesti ada masa mula dan mesti ada masa tamat. Jadi, antara masa mula pergi ke masa tamat, ini dinamakan tempoh. Macam mana kita nak cari tempoh? Kita boleh guna kaedah jam, iaitu jam ni pukul 10.05 mula, atau tamat sehingga 10.50. So dia ada 45 minit untuk tempoh masa mereka bermain bola. So ini adalah cara menggunakan jam. Jam ni boleh diguna jika melibatkan minit sahaja. Kita boleh juga rumuskan tempoh masa ni ialah sama dengan masa tamat tolak masa mula. Kita akan tengok next contoh. Contoh yang seterusnya. Nanti saya bagi tahu macam mana tempoh masa tu kita boleh guna kaedah tolak. Tempoh masa. Contoh yang kedua. Yang ini berapa soalannya sini adalah berapa lamakah ibu menjahit baju kurung? Ibu mula menjahit pada pukul 14, jam 14 dan berakhir pada jam 16. Jam 14 ni kita tahu pukul 2 dan berakhir pukul 4. So kita boleh guna kaedah garis nombor. Kaedah garis nombor. Tadi kita guna kaedah jam. Jika dia melibatkan minit, kita boleh guna kaedah jam. Kalau kita melibatkan yang masa yang terlampau lama macam ni, kita boleh guna kaedah garis nombor ataupun kaedah T. Kaedah T. Kejap lagi saya akan ajar macam mana kaedah T. Jam 14 dia mula. Lepas tu tamat jam 16. So kat sini dari jam 14 sehingga jam 15 adalah 1 jam. Jam 15 sehingga jam 16 1 jam. So jawapan dia adalah 2 jam. So ibu menjahit baju kurung selama 2 jam. Itu maksud dia lama tu. Berapa lamakah ibu menjahit? Lama tu, tempoh lama tu. Lama ni dari sini ke sini tu. Ini adalah tempoh masa. Kita juga boleh guna kaedah T yang saya cakap tadi. Tempoh masa kita tahu masa akhir tolak masa mula. So kita tulislah yang ini jam, yang ini minit. Jam di sini masa akhir. Masa akhir adalah 16. Masa mula adalah 14. So kita boleh guna kaedah T. Jadi yang ini minit adalah sifar. Jam 16 tolak 14, 2. So jawapan dia adalah 2 jam. Pun sama. Kita boleh guna kaedah T ataupun kaedah garis nombor ataupun kaedah menggunakan jam. Contoh yang seterusnya, contoh 3, kira tempoh mula gotong royong sehingga selesai. Ini adalah gotong royong perdana. Masa 7.40 ni berkumpul dan taklimat. Yang ini belum lagi bergotong royong ya. 8.10 ni gotong royong ikut zon. 11.40 ni sesi gotong royong dan jamuan. Di sini mula dia. Sini adalah mula. Sini adalah tamat. Ini belum mula, ini baru taklimat. So, belum mula. So, yang mula dia adalah 8.10 dan sehingga 8.10 sehingga 11.40. So, kita boleh guna cara satu iaitu menggunakan garis nombor. So, 8.10 sehingga 9.10 1 jam, 9.10 sehingga 10.10 1 jam, 10.10 hingga 11.10 1 jam, 11.10 hingga 11.40 30 minit. So, jawapannya 3 jam 30 minit. So, tempoh gotong royong ialah 3 jam 30 minit. Itu kalau kita guna garis nombor. Tapi kalau kita guna cara yang kedua iaitu menggunakan kaedah T yang saya ajar tadi. Kaedah T. Kita boleh guna kaedah T. Yang ini kita tulis jam. Lepas tu kita tulis minit kat sini. So, jam dia adalah, ini adalah masa tamat. Ingat tempoh masa sama dengan masa akhir ataupun masa tamat tolak dengan masa mula. Jadi yang ini masa mula.
Okay, masa mula, jadi kita tolakkan 40 tolak 10, 30. 11 tolak 8, 3. So, jawapannya 3 jam 30 minit. Okay, kita tengok contoh yang keempat. Ayah bekerja dari pukul 7.30 pagi hingga pukul 5 petang. Kira tempoh ayah bekerja. So, kat sini dia guna kaedah garis nombor. Okay, daripada pukul 7.30. 7.30 sini sehingga pukul 5 petang. So, masa yang ada adalah 9 jam 30 minit. Okay. Setengah jam ni daripada sini 30 minit. Jadi 8 sehingga 9. Dia memudahkan dia guna 8. Okay, 8, 9, 10, 11, 12. Dia gunakan 1, 1, 1. Okay, 1 jam. Selang masa ni 1 jam. Okay, yang ini cara satu. Okay, cara kedua kita boleh guna kaedah T. Okay, kaedah T. So, kat sini jam dan sini minit. So, jam ni masa akhir dia pukul 5. So, pukul 5 tu kita wajib tukarkan kepada sistem 24 jam iaitu tambah 12. So, 17. Jam 17. So, kita tulis jam 17. Lepas tu kita tolak dengan 7.30. 7.30. So, di sini kita akan baca dia macam ni. Sifar ni tolak 30. Boleh ke tak? Kalau tak boleh, baru kita pinjam 1 di sebelah jam. So, jam dia akan jadi 16. So, 1 jam ditukarkan kepada minit. Jawapan dia adalah 60. So, 60 tolak 30. Jawapan dia 30. So, kat sini jam pula 16 tolak 7 adalah 9 jam. So, jawapannya 9 jam 30 minit. Itu adalah tempoh ayah bekerja. Okey, di sini jangan lupa 17 ni kita mestikan tukarkan kepada sistem 24 jam iaitu jam 17. Okey, jangan lupa tukarkan sebab dia melibatkan sistem 24 jam. Kalau kita tolak masa ni, kita wajib tukarkan dia kepada sistem 24 jam. Itu lebih mudah untuk kita menolak menggunakan bentuk lazim, bentuk kaedah T ni. Okey. Okey, ini contoh yang seterusnya atau cara hari sayangi Malaysiaku. Okey, 8.15 hingga 8.45 pagi peperasan unit uniform. 8.45 sehingga pukul 9 ucapan guru besar. 9 sehingga 9.30 senam aerobik. 9.30 sehingga 11.30 pertandingan lagu patriotik mewarna. 11.30 hingga 12.30 penyampaian hadiah. Soalannya, tempoh aktiviti yang manakah paling lama? Buktikan. Okay, yang ini dia suruh awak cari yang paling lama. Jadi baru kamu buktikan. Kan di sini kamu congak lah yang mana paling lama. Kalau kat sini pala dia 8 ni dengan 8 ni maksud dia tidak lama lah. Ini 8.45 sehingga 9 ni lagi lah tak lama. 15 minit je kat sini. Sini pun sama. Tak lama. Sini 9 sehingga 11. So ini yang paling lama. So kita buktikan. Jadi kita buktikan dia. Jadi kita buktikan dia. Macam mana kita buktikan? Kita kena cari tempoh masa. Tempoh masa tu kita kena tolak lah. Tolak masa akhir. Masa akhir. Tolak dengan masa mula. Okay. Tolak dengan masa mula. So, 30 tolak 30 sifar. Okay, 11 tolak 9, 2. Jadi, jawapan dia adalah 2 jam. Jadi, tempoh aktiviti yang paling lama. Kamu kena jawab macam ni lah. Tempoh aktiviti yang paling lama. Aktiviti yang paling lama ialah pertandingan lagu patriotik atau mewarna, iaitu selama 2 jam. Okey? So, kena buat jalan pengiraan sebagai bukti dan kena tulis apa aktiviti yang paling lama tersebut. Nama dia. Nama aktiviti tersebut. Barulah ia menjawab soalan. Di sini ada contoh seterusnya, iaitu tempoh masa yang melibatkan pada hari yang berlainan, iaitu 25/7 dan 27/7. Berbeza hari. So, kita akan cari catakan tempoh lawatan sambil belajar berpandukan situasi di atas. Jadi, yang ini kita kena cari tempoh masa dia daripada mula hari ini sehingga hari ini. Okey, apakah tempoh masanya? So,
Nyatakan tempoh lawatan sambil belajar berpandukan situasi di atas. So, mula tadi 25 Julai 2021 pukul 10 sehingga 27 Julai 2021 pukul 12.50 PM. Jadi, 25 Julai sehingga dia ni dia guna garis nombor. 25 Julai sehingga 26 Julai pukul 10 AM ni, 10.50 pagi ni. Okay, yang ini melibatkan satu hari. Lepas tu, 26 Julai sehingga 27 Julai, masa yang sama, satu hari. So, daripada 10.50 pagi ni sehingga 12.50 pagi, kita ada 2 jam. Jadi, jawapan dia adalah tempoh lawatan sambil belajar ialah 2 hari, 2 jam. Okay, so kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh seterusnya melibatkan poster ni. Okay, dia suruh awak kira tempoh. Ingat, kira tempoh adalah berapa lama perjalanan kempen ni. So, dalam hari bagi program tanam pokok bunga. So, 1 Februari 2020 sehingga 8 Mac 2020. Berapa hari? Dia minta berapa hari. Jadi, kita mula daripada 1 Februari. Kita boleh guna kaedah kalendar. 1 Februari sehingga 29 Februari. So, Februari ada 29 hari. Lepas tu bulan Mac sehingga 8 November, bulan Mac 1 sehingga 8 Mac 8 hari. So, kita tambahkan. So, jawapan dia adalah 37 hari. Jadi, tempoh masa program tanam pokok bunga ialah 37 hari. Itu kalau kita guna kaedah kalendar. Okay, selain tu, apa yang awak kena tahu adalah dalam tahun lompat, Februari mempunyai 29 hari. Yang ini tahun lompat. Okay, jumlah hari dalam tahun lompat ialah 366 hari dan berlaku 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Jadi maksudnya 2020 ni kalau kita bahagikan kepada 4, so dia akan menghasilkan jawapan dan tidak ada baki. So ini adalah tahun lompat. Dia akan berlaku 4 tahun sekali. Okay. Lepas tu, Januari, Mac, Mei, Julai, Ogos, Oktober dan Disember ada 31 hari. April, Jun, September dan November ada 30 hari. Februari tahun biasa ada 28 hari. Februari tahun lompat ada 29 hari. Okay, so yang ini tolong hafal dan salin dalam buku nota awak. Yang ini. Okay, jangan lupa salin. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh seterusnya, berapakah tempoh dalam hari bagi promosi beli belah dalam talian seperti yang ditunjukkan. Okey, promosi ni. Okey, 29 Mei 2020 sehingga 5 Julai 2020. Okey, ditanya awak berapa hari. So, kamu boleh guna cara yang seperti tadi. Kamu boleh guna kalendar. Okey, 29 Mei sehingga 31 Mei, jadi 3 hari. Macam mana dia dapat 3 hari? Kita kena kira daripada 2 plus 9. 29, 30, 31. So, ada 3 hari bulan Mei. Lepas tu bulan Jun, kita tahu bulan Jun adalah 30 hari. So, 1 Jun sehingga 30 Jun adalah 30 hari. 1 Julai sehingga 5 Julai adalah 5 hari. So, kita total semuanya adalah 38 hari. So, jumlah dia adalah 38 hari. Boleh tengok cara dia dekat sebelah sini. Okay. Yang ini apa tu? Yang ini cara yang berlainan seperti yang di dalam ni. Ini cara yang kedua. Cara yang kedua ni, 29 Mei hingga 31 Mei. Ni memang amat rumit lah. Kalau saya tak berapa suka lah kalau awak nak guna cara ni. So, awak boleh baca je lah. Okay. So, dia guna tolak dekat sini. So, 31 tolak 29 hari, 2 hari. Lepas tu kita tambah 1 hari. Jadi, jawapan dia 3 hari. Bilangan hari dalam Jun 30 hari. Bilangan hari dalam Julai 5 hari tolak 1 hari sama tambah 1 hari. 1 hari perlu ditambah kerana 1 Julai dia ambil kira. Ini pun sama. Perlu ditambah kerana 29 Mei perlu dikira. So, jika melibatkan tolak seperti ini, yang melibatkan hari, jadi kamu kena dapat jawapan ni, kena tambah dengan 1 hari. Sekejap lagi saya akan bagi tahu yang lebih detail. So, jumlah hari adalah 3 hari tambah 30 hari tambah 5 hari. Jawapan dia 38 hari. Okay, ini kita guna cara 2. Okay, kita ada cara yang ketiga. Okay, cara yang ketiga ni nanti saya akan ajar untuk contoh yang seterusnya.
Okey, jika promosi itu dilanjutkan sehingga 16 Ogos, hitung tempoh dalam hari promosi itu diadakan. Dia cakap sehingga 16 Ogos. Okey, 29 sehingga 16 Ogos. So, kita ada masa mula. Masa mula adalah 29 Mei 2020. Masa akhir adalah 16 Ogos 2020. Okey, yang ini kita boleh guna kaedah bentuk T, iaitu tempoh masa. Tempoh masa sama dengan 16 Ogos. Okey, 16 bulan 8. Lebih mudah kalau kita tulis dia dalam angka. Okey, jadi tak perlulah kita nak tulis panjang-panjang. So, 16 Ogos 2020 tolak 29 Mei 2020. Okay, so yang ni saya akan ajar kamu cara yang ketiga, iaitu kaedah T. Kaedah T. So, kita ada tahun, kita ada bulan, kita ada hari. Okay. So, maaf dia punya garisan maaflah. So, garisan dia tak berapa cantik. Okay, yang ini kita tulis tahun. Ini nombor yang paling besar. Lepas tu nombor yang paling kecil adalah bulan. Yang ini hari. So, 16, 8, 20, 20. So, tahun 2020, bulan 8, hari 16. Okay, 29 ni bulan 5, 20, 20, tahun 2020, bulan 5, tarikh 29. Ini kaedah iaitu kaedah yang ketiga. Saya ajar kaedah yang ketiga, cara yang ketiga. So, kita baca dia, 16 tolak 29. 16 tolak 29 memang tak boleh. So, kita kena pinjam dari sini. So, kita kena pinjam. Kita pinjam sini, dia akan dari nombor 7. Jadi, bila kita pinjam, kita kena ingat yang kita pinjam adalah bulan 7. Jadi, bulan 7 adalah 31. So, kita tambah 31 tambah dengan 16. Dan ini 7, 47. So, hari yang baru adalah 47. 47. Jadi, kita tolak 47 tolak 29. 7 tolak 9 tak boleh kita pinjam. Dan ni 8, dan ni 1. Okay, so 7 ni ditanya dalam hari ditanya dalam hari. 7 bulan ni tolak 2 bulan, 5 bulan, so jawapan dia 2 bulan. 20 ni tolak 20, jawapan dia 0. So, kita ada 2 jam pula maaf. 2 bulan 18 hari. Ingat bila kita melibatkan operasi tolak, jadi kita wajib tambah 1 dekat hari. Wajib sebab di bilangan yang dikira 16 dikira sebagai hari yang pertama. Jadi kita kena tambah 1. Ini jadi 19. So jawapannya 2 bulan 19 hari. Okey. Tetapi di sini dia nak hari sahaja. So 2 bulan ni kamu kena tukarlah. Jadi 2 darab dengan 30, jawapan dia 60. Tambah dengan 19, jadi jawapan dia adalah 79 hari. Okey, maaf. Di sini ada satu kesilapan. Okey, 2 bulan 19 hari ni 2 darab 30 kan. Di sini kita tak boleh buat dia seperti ni. Kita kena ambil kira bulan apa yang terlibat dekat sini. Bulan yang terlibat dekat sini adalah bulan 7, iaitu 31 hari. Dan bulan 6, iaitu 30 hari. Jadi, ataupun kita boleh ambil bulan 5 ni. Kita libatkan 31 hari. Sebab dia 2 bulan kan. Dan bulan 6, 30 hari. So, untuk hari pada bulan tersebut, 2 bulan tu, okay, kita ambil bulan 6. Bulan 6 bersamaan 30 hari. Okay, bulan 5 bersamaan 31 hari. Ataupun kita boleh ambil ni sebagai bulan 7 dan bulan 6 pun boleh. Okay, so 30, 31, so jawapan dia 61. Jadi 61 ni kita tambah dengan 19. So jawapan kat sini adalah 80 hari. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Yang ini adalah projek untuk kejayaan penduduk. Projek menaik taraf kompleks sukan mula daripada 1 Disember 2019 sehingga 19 Januari 2021.
Yang ini melibatkan banyak tahun, so kita tak boleh lah nak kira dia seperti yang tadi tu, kita kena tengok bulan Januari, bulan apa tu, tu. Yang ni kita boleh guna kaedah seperti ini. Kalau kamu silap sikit memang dia akan salah, tapi kalau kaedah ni memang dia banyak cara tapi dia tak pernah salah. Kalau kamu buat kaedah T tu, kemungkinan kamu akan salah menolak. Okay. Hitung tempoh projek menaik taraf kompleks sukan dalam hari. Yang ditanya hari. Jadi berpandukan maklumat di sebelah. Okay, 1 Disember 2019 hingga 19 Januari 2021. Berapa hari? Jadi dikira seperti ini. Okay, 1 bulan 12 2019 hingga 31 bulan 12 2019. Kita tahu 31 hari, so kita tulis 31 hari. Jadi 1/1/2020 hingga 31/12/2020 366 hari. Macam mana kita tahu 366 hari? Sebab yang ni tahun lompat. So tahun lompat adalah 366 hari. Jadi 1 bulan 1 2020 1 sehingga 19 bulan 1, yang ini adalah 19 hari. Kita kira ni 1 sehingga 19 dikira sebagai 19 hari. Yang ini boleh juga kamu buat 19 tolak 1 dapat 18. Lepas tu kamu kena tambah 1 sebab hari yang pertama ni dikira sebagai 1 hari. Jadi 19 hari. Lebih mudah macam ni lah. 1 bulan 1 2021 hingga 19 bulan 1 2021. So kamu ambil 19 ni je. So di sini 31 hari tambah 366 hari tambah 19 hari. So jawapan dia 416 hari. Jadi di 1 Disember 2019 hingga 19 Januari 2021 bersamaan 416 hari. Tempoh projek menaik taraf kompleks sukan ialah selama 416 hari. Okay, yang ini pula soalan dia. Cuba hitung tempoh dalam hari dari 13 Jun 2021 sehingga 20 April 2023. Okay, daripada tahun 2021 sehingga tahun 2023. So, kita boleh guna kaedah ni ya, supaya kita tak silap. Kalau kita guna kaedah T, kemungkinan kita akan silap. So, kita cuba kira seperti ini. Okay, 13 Jun 2021 sehingga 30 Jun 2021 bersamaan 13 tolak 30, 30 tolak 13. Yang ni 7, yang ni 17. Kena ingat kena tambah 1. Jadi yang ni adalah 18 hari. Okay. So, bulan Jun dah settle. Jadi, lepas tu bulan 7. Okay, 1 bulan 7 memang dia banyak masa nak guna. Tapi dia takkan silap sehingga 31 bulan 7 2021. 31 hari. 1 bulan 8 2021 sehingga 31 bulan 8 2021. Yang ni kamu kena mesti ada kemahiran dah hafal berapa hari untuk setiap bulan. 1 bulan 9 2021 sehingga 30 bulan 9 2021. Jadi 30 hari. 1 bulan 10 memang dia sangat-sangat penat nak buat ni. Sehingga 31 bulan 9 2021 sama dengan 31 hari. So yang ni 1 bulan 11 2021 sehingga 31 ya 30. Yes, 30. 30 bulan 11 2021 30 hari. Lepas tu 1 bulan 12 2021 sehingga 31 sehingga 12 31 bulan 12 2021 31 hari. Okey, tamat dah tahun 2021. So kita kena kira pula tahun 2022. Jadi 1 bulan 1 2022 sehingga 1 bulan 31 hari bulan 1 12 31 bulan 12 2022. Okay, 2022 ni tahun lompat ke bukan? Ya, bukan. Jadi 365 hari. Jadi, so kat sini pula nak pergi ke tahun 2023. Jadi 1 bulan 1 2023
sehingga 31/1/2023 sama dengan 31 hari. 1/2/2023 sehingga 31/30/2 30/2 bersamaan 30 hari. Lepas tu 1 hari bulan 3 2023 tolak sehingga 31/3/2023 bersamaan 31 hari. So 1 hari bulan 4 2023 sehingga 20 hari bulan 4 2023. Yang ni So 20 hari. So yang ni kita tambah semua. Semua ni kita tambah semua. Kita akan dapat bilangan hari dia berapa. Okey. Saya tambah. Okey, setelah ditambah, jawapan dia 679 hari. So tempoh masa hari daripada 13 Jun 2001 sehingga 20 April 2023 adalah 679 hari. Okey, kita akan tengok contoh latihannya seterusnya. Soalan 1. Nyatakan tempoh dari 10.15 pagi sehingga 10.35 pagi. Okey, so yang ni kita boleh guna kaedah jam ataupun kaedah T. Okay, kita guna kaedah T. Ingat tempoh masa adalah masa akhir tolak masa mula. Ini masa akhir, ini masa mula. So kita guna kaedah T. Yang ni kita tulis jam, yang ni kita tulis minit. So ini masa akhir, jadi 10.35. Ini masa mula. Okay, so 10.15. Lepas tu kita tolak. Okay, so 35 tolak 15, 20. 10 tolak 10, 0. So jawapan dia adalah 20 minit. 20 minit. So kamu boleh tulis macam ni lah. Tempoh masa sama dengan 20 minit. Okay. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, yang ni masih soalan pertama tapi soalan B. Katakan tempoh dari 4.40 PM sehingga 6.40 PM. So kita boleh guna kaedah T. Sebelum tu kita kena tulis dia punya ayat lah, ayat matematik. Tempoh masa sama dengan 6.40 hingga 6.40 PM ni adalah masa akhir. Tolak dengan masa mula iaitu 4.40 PM. Okay, lepas tu tukarkan kedua-dua ni kepada sistem 24 jam. So yang ni kita tambahkan 12, 6 tambah 12, 18. So jawapan dia adalah jam 18.40. Okay, yang ni kita tambah dengan 12. So jadi 12 tambah 12 jadi 16. So jawapan dia jam 16.40. So baru kita buat kaedah T. Okay, kita buat kaedah T. So yang ni jam. Yang ini minit. Okay, jam kat sini adalah 18.40. Okay, kita tolak dengan 16.40. So, kita tolak. 40 tolak 40, sifar. 18 tolak 16 adalah 2 jam. So, jawapan dia adalah 2 jam. Okay, kita kira tempoh. Okay, di sini dia akan ada bagi tahu waktu mula jam 9.20, waktu tamat jam 18.50. Kat sini kita dah tukar, soalan dah tukar kepada sistem 24 jam. So kita just tolak saja. So kita tahu buat ayat matematik tu penting. So buat ayat matematik dulu. Tempoh masa sama dengan jam 18.50 tolak jam 9.20. So kita buat kaedah T. Okay. Kaedah T ni kita buat kat luar kan. Jadi tak perlulah kamu nak lepas kamu kira kamu nak padam. Tak perlu. So kira je. Okay, 8.15. Lepas tu yang ni 9.20. Kita tolak. Jadi 50 tolak 20, 30. 18 tolak 9, 9. So jawapan dia adalah 9
jam. Okey. 9 jam 30 minit. So, 9 jam 30 minit. Okay, soalan dua yang seterusnya. Waktu mula 6.25 petang. Waktu tamat 11.05 malam. Okay, so yang ni kita kena tukar kepada sistem 24 jam. Okay, so kita buat dulu ayat matematik. Ayat matematik adalah tempoh masa sama dengan 11.50 malam tolak 6.25 petang. So, kita tukarkan yang ini kepada sistem 24 jam. So, yang ini 12 tambah 11. 12 tambah 11 adalah 23. 23.50. Okay, jadi jam 23.50 tolak. Yang ini kita tambah 12 juga. So, jawapan dia adalah jam 18.25. So, kita buat kaedah T. Okay, kita tulis jam dan minit. Okay, waktu akhir adalah 23.50. Waktu mula adalah 18.25. Jadi, kita tolak. 50 tolak 25. Jawapan dia adalah 25. Okay, 23 tolak 18. Jawapan dia adalah ni. Kita pinjam. 13 tolak 8. 5. So, jawapan dia adalah 5 jam 25 minit. Okay. Okay, soalan seterusnya. Andi bersekolah dari jam 7.40 hingga jam 13.10. Berapakah tempoh Andi bersekolah? So, dekat sini kita soalan dah diberi dalam sistem 24 jam. So, kita just tulis ayat matematik dulu. Tempoh masa sama dengan okay, waktu akhir tolak waktu mula. Waktu akhir adalah jam 13.10 tolak waktu mula iaitu jam 7.40. Jadi kita buat kaedah T. Okay, ini jam, ini minit. Okay, jam adalah 13.10. Okay, yang ini pula 7.40. So, dekat sini kita tolak. So, kita kena baca di sini. 10 tolak 30 tak boleh. So, kita kena pinjam di sini. So, ini pinjam 1 dia akan jadi 12. Sekejap. Okay, kita pinjam sini 1 dia akan jadi 12. Kat sini kita kena tambah 60 minit tambah 10 dia akan jadi 70 minit. Okay, 70 minit. Baru kita boleh tolak. Sifar tolak sifar, 7 tolak 4, 3. So, di sini 12 tolak 7, 5. So, jawapan dia adalah 5 jam 30 minit. Inilah tempoh masa Andy bersekolah. Kita tengok contoh soalan yang keempat. Kira tempoh yang berikut. Nyatakan jawapan dalam hari dan jam. Hari dan jam 9.20 pagi hari Sabtu hingga 11.20 pagi hari Ahad. Okey. Yang ini dia nak jawapan dalam hari dan jawapan dalam jam. Jadi yang ini kita boleh guna kaedah T pun boleh, kaedah garis nombor pun boleh. Okay. So, kita buat dulu ayat matematik. Tempoh masa sama dengan hari Ahad. Okay, 11.20 AM. Tolak hari Sabtu 9.20 AM. Okey. Ini adalah ayat matematik kita. So, yang ini kita kena tukarlah dalam sistem 24 jam dulu masa dia. So, ini hari Ahad, kekalkan. Okey. Jam 11.20 tolak hari Sabtu jam 9.20. Ini tak ada sifar Ini ada titik sini. Maaf, silap. So, kita dah tukar kepada sistem 24 jam. Jadi, kita boleh kira guna kaedah T. Saya kira di sini ya. Okey, saya kira kat sini. Okay, kita di sini kita mula dengan hari. Okey, di sini kita tulis jam. Di sini kita tulis minit. Okay, so hari Ahad
Jam adalah 11.20. Hari Sabtu, jam adalah 9.20. Okay, so kita tolakkan. Okay, 20 tolak 20 sifar-sifar. 11 tolak 9, 2. Okay, hari Ahad tolak hari Sabtu. Macam mana kita nak tolak Ahad tolak Sabtu ni? Ahad ni kita tahu 7. Okay, Sabtu ni tolak Sabtu ni 6. Okay, Sabtu ni hari yang ke-6. So 7 tolak 6 adalah 1. Jadi jawapan dia adalah 1 hari 2 jam. Minit dia sifar, tak perlulah tulis sifar minit. So jawapan dia adalah 1 hari 2 jam. Kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya adalah kira tempoh yang berikut. Nyatakan jawapan dalam hari dan jam. Soalan B, jam 16.50 hari Senin hingga jam 5.50 hari Jumaat. Di sini dia dah tukar kepada sistem 24 jam. So mudahkan kita. Jadi di sini kita tulis dulu dia punya ayat matematik. So tempoh masa sama dengan waktu akhir adalah Jumaat. Jumaat jam 05.50 tolak hari Isnin jam 16.50. Okay, so dah ditukar dalam sistem 24 jam. So kita tolak je. Tolak dia, ingat. Sebab dia melibatkan hari, jam dan minit. So kita mula tulis hari. Hari adalah lebih besar daripada jam. Okay, so lepas tu jam, lepas tu minit. Kita kena ikut urutan. Yang besar sehingga yang kecil. So hari pada masa tamat adalah Jumaat. Okay, pukul 05. Okay, 05.50. Okay, maaf. 05.50. Lepas tu mula adalah hari Isnin 16.50. Tolak. So minit tolak minit, 50 tolak 50 sifar-sifar. So 5 jam tolak 16 tak boleh, jadi kita kena pinjam sebelah. Kita kena pinjam sini, jadi sini akan jadi hari Khamis. Kita buang satu hari Jumaat tu, jadi dia akan jadi mengundur lah, dia mengundur. Jadi dia akan jadi Khamis. Bukan hari Sabtu bukan ke depan mengundur. So dia akan jadi hari Khamis. So di sini, so kita tahu satu hari bersamaan 24 jam. So 24 jam tu kita tambah dengan 5. So kita pinjam satu hari tadi. So jawapan dia 29. So di sini akan jadi 29. 9 tolak 6, 3. 2 tolak 1, 1. Okay, so hari Khamis tolak hari Senin. Hari Khamis kita tahu hari yang keempat. Tolak hari Senin, Isnin adalah hari yang pertama. So 3 hari. So 3 hari, 13 jam. So jawapannya adalah 3 hari, 13 jam. Kita tengok contoh yang kelima. Soalan A, berapakah tempoh yang berikut dalam hari? 2 Januari 2018 sehingga 13 Januari 2018. So, 2 Januari yang ini masa bulan yang sama. Jadi, kita boleh tolak menggunakan yang saya ajar tadi. Bukan bentuk T. Bentuk T nanti dia akan sukar. So, kita boleh guna kaedah yang pengumpulan hari itu. So, 2 Januari 2018 sehingga 13 Januari 2018. Saya tulis tarikh ni dalam angka lebih mudah. Berapa hari. So kita kena kira. So kita kena tolak 13 tolak 2. Jawapannya 11. Lepas tu kita kena ingat yang hari 2 hari bulan ni kena kira sebagai satu hari. Jadi kita kena tambah 1. Jadi jawapan dia adalah 12. So jawapan dia adalah 12 hari. Kita tengok contoh soalan B. Soalan B 14 Februari 2020 sehingga 6 April 2020, tahun yang sama, bulan yang berbeza. So kita boleh guna cara yang kita ajar tadi. Cara 5A tadi contoh 5A tadi. So kita mula daripada 14 bulan 2 2020 sehingga bulan 2 ni 30. Jadi
30 bulan 2 2020. So di sini kita tolak 30 tolak 14 16. Jadi 16 ni kita wajib tambah 1. 1 tu datang daripada mana? Ni mesti dikira sebagai 1 hari. Jadi 17 hari. Okay, lepas tu daripada 1 bulan 3 2020 sehingga bulan 3 ni 31 hari. Jadi 31 bulan 3 2020. Jadi jawapannya kita ambil 31 lah. Jadi jawapan dia adalah 31 hari. Okay, so 1 bulan 4 2020 sehingga 6 bulan 4 2020. 2020. So dekat sini 6 ni kita tolak 1. 6 tolak 1 5 hari. Kita kena ingat yang ni kira sebagai 1 hari. So tambah 1 6 hari. Jadi jawapan dia adalah kita tambahkan 17 tambah 31 tambah dengan 6 hari. So jawapannya 14 tambah 1 54 hari. Maka jawapan dia adalah 54 hari. So kamu boleh tulis kat sini tempoh masa. Jadi kalau kamu just tulis tempoh masa je, so tak ada kesilapan lah daripada kesalahan. Jadi tak perlu nak tulis panjang-panjang tempoh 14 Februari 2020 hingga 6 April 2020. Tak perlu. Tulis terus tempoh masa. Okey, faham? Okay, kita tengok soalan C. 9 Oktober 2019 hingga 5 Februari 2020. Okay, ini yang melibatkan tahun yang berbeza, bulan berbeza. So kita kena tahulah. Ini bukan tahun lompat, ini pun bukan tahun lompat. Kita kena tahulah semua benda tu. So kita buat guna cara yang saya ajar tadi. So kita mula daripada 9 di bulan 10 2019 sehingga bulan 10 ni adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 31 hari. Jadi 31 bulan 10 2019. So 31 ni tolak dengan 9. Jawapan dia adalah 11 tolak 9, 2. Okey. Jawapannya adalah 22 hari. Okay. So 22 hari kita tambah 1. Daripada sini tambah 1 hari. So 23 hari. Ingat bila kita tolak je wajib tambah 1 hari. Okey, saya kira kat situ. So 1 bulan 11 2019. Sehingga 30 hari bulan 11 2019. Jawapan dia 30 hari. Kira dah memang 30 hari. Okey. 1 hari bulan 12 2019. Memang cara ni panjang tapi cara ni adalah cara yang lebih selamat. Okey. Bulan 12 ada 31 hari. So jawapan dia 31 hari. Memang sangat lambat, sangat penat buat ni tapi jawapan dia memang jawapan yang terbaik. So bulan 12 2019 dah settle, jadi kita pergi ke tahun 2020. Jadi 1 bulan 1 2020 sehingga 31 bulan 1 2020. So jawapannya 31 hari. Lepas itu 1 bulan 2 2020 sehingga ni 5 bulan 2. 5 Februari 5 Februari 2020. Alhamdulillah. So 5 ni kita tolak 1, 4. Lepas tu kita wajib tambah 1. Jadi jawapan dia 5 hari. Okey, sebab yang ni dikira. Bila kita melibatkan tolak je, bila melibatkan tolak wajib tambah. Yang ini tak ada melibatkan tolak. Kita just terus ambil 30 dekat sini. Ni 31, ni 31. So di sini kita tolak. Bila kita tolak hari, kita wajib tambah 1 hari. So yang ini tadi kita tambah semua. So kita tambah dalam bentuk lazim. 23 tambah 30 tambah 31 tambah 31 tambah 5 hari. Jadi jawapan dia adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. So jawapan dia adalah 120 hari. Okey, tulis je tempoh
masa. Okey. So, tak ada kesilapan jika kamu buat kaedah seperti ini untuk menjawab soalan berbentuk seperti ini. Okey. Okay, kita tengok contoh soalan 6. Berdasarkan jadual di sebelah, hitung tempoh dalam hari bagi projek fasa 1. Okey, ni tarikh mula, ni tarikh siap. So, saya guna kaedah seperti yang kita ajar sebelum ni, contoh 5 dan 4 tadi tu. So, kita guna kaedah tu. So, okey, so 22 hari bulan 10 2018 sehingga 22 hari bulan 10 2019 ia adalah 1 tahun. Oleh kerana tahun 2019 dan tahun 2014 bukan tahun lompat, jadi hari dia adalah 365 hari. Ingat ini bilangan hari setahun untuk bukan tahun lompat. Okay, kalau 366 tahun lompat. Okay, dah. Okay, so sekarang 2019 sehingga 2020. So kita kira dia satu-satulah. So kita kira dia 23 hari bulan 10 2019 sehingga bulan 10 tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 31 hari. 31 hari. So, yang ini 31 tolak 23. Ingat kalau kita tolak mesti bawa tambah 1. Kita tolak dulu. 11 tolak 3, 8. Ini 2. So, 8 hari. Kita wajib tambah 1. Bila kita dah tolak tu wajib tambah 1. Jadi 9 hari. Okey. So, di sini 1 bulan 11 2019 sehingga 30 hari bulan 11 2019 sama dengan sama dengan 30 hari. Lepas tu 1 hari bulan 12 2019 sehingga 31 hari bulan 12 2019 adalah 31 hari. Okay, lepas tu 1 hari bulan 1 2020 sehingga 7 bulan 1 17 bulan 1 2020. So kita tolak ni 17 tolak 1 jawapan dia 16. Jadi kita wajib tambah 1. Bila melibatkan tolak dalam hari wajib tambah 1. So jawapan dia 17 hari. Jadi kita tambahkan semua. 365 tambah 9 tambah 30 tambah 31 tambah 13. Tambah 5 tambah 9 14, 14 15, 15 tambah 7 23. So ni 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ayat 1 jadi jawapan dia 452 hari. Okay, masih soalan yang sama, jadual yang sama tetapi soalan yang kedua iaitu projek fasa kedua 25 bulan 2 2021 sehingga 3 bulan 2 2020. So dekat sini kita boleh guna kaedah seperti tadi. Okay, kita guna kaedah seperti tadi. So 25 hari bulan 2 2021 sehingga 25 hari bulan 2 2022. Okay, 2022 dengan 2021 ni bukan tahun lompat. Jadi dia melibatkan 365 hari. Okay, selepas itu bulan apa ni? Bulan 2 2023. Okay, so kita ambil daripada kejap ya. Okay, selepas tu kita ambil daripada 25 hari bulan 2 2022 sehingga 25 hari bulan 2 2023. Jadi 2023 dan 2022 ni pun bukan tahun lompat. Jadi kita ada 395 hari. Okay. Tetapi di sini sehingga 3 bulan 2 sahaja. Jadi di sini kita tambah dulu. Kita tambah. Jadi 365 tambah 365. Jadi jawapan dia adalah 730 hari. So jawapan dia ni adalah 730 hari. Tetapi ini bukan jawapan sebenar. Okay. Jadi kita kena tolak. Kita tolak dia.
Kenapa tolak? Sebab yang ini 25 bulan 2. Yang ini 3 bulan 2. So, kita kena tolak. Okay. 25 ni, kita tolak dulu dengan 3. So, 25 tolak 3, 22. Bila melibatkan tolak, kita kena tambah 1. So, jawapannya 23. Jadi, hasil jawapan ni, kita tolak dekat sini. 23. So, 23 ni, sifar tolak 3, 7. Ini 2, 2 tolak 2 sifar, 7. So, jawapan dia adalah 707 hari. So, tempoh masa. Okay. Memang sangat berbili-bili sikit. Sebab saya ambil macam ni supaya kita mudah nak kira dari sini ke 3 bulan 2. Sebab kalau kita pilih ni, kita nak kira 1 bulan tu memang sangat panjang dan mengambil masa yang lama. Jadi, kita ringkaskan, kita guna 1 tahun. Lepas tu baru kita tolak daripada tempoh 3 bulan 2 ni sehingga 25 bulan 2 ni. Okay, di sini. Baru kita tolak semula. Jadi, jawapan dia adalah, tempoh masa dia adalah 707 hari. Okay, jangan lupa buat latihan yang saya akan saya kepilkan bersama video ni. Okay, dalam bentuk PDF, kamu boleh salin ataupun kamu boleh print out. Lepas tu, kalau tak faham, sila rujuk video ni semula. Itu saja. Terima kasih.